Ijma' mengatakan tak boleh ganti puasa orang yang masih hidup. Tak boleh. Macam mana? Orang tu tinggal puasa dan dia masih hidup. Kita ni, hak anak ni nak ganti puasa. Sedangkan ayah kita masih hidup, tak boleh. Mesti dia telah meninggal dunia. Suami mengqadakan puasa isteri, boleh tak? Tidak boleh, tidak sah jika suami mengqadakan puasa Ramadan isterinya yang masih hidup. Kerana puasa termasuk ibadah badaniyah yang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Maksudnya yang hidup tak boleh lagi lah, kan? Sekiranya orang yang tinggalkan puasa tu masih hidup. Isteri dia tinggal puasa sebab menyusu anak, kan? Khawatir kepada anak, maka tinggal puasa. Bila isteri dia tinggal puasa kerana khawatir kepada susu tak ada kepada bayi tadi ni, hak suami pun kata tak apalah, lepas ni saya ganti. Tak boleh, sebab isteri masih hidup. Tidak ingat jumlah hari qada. Mengikut pendapat mu'tamad, wajib mengqada puasa melebihi jumlah puasa yang yakin ditinggalkan dahulu. Dia lebihkan hari. Kalau tak ingat, dia lebihkan hari. Tak ingat atau ragu-ragu jumlah puasa yang ditinggalkan. Macam mana pula? La ni umur 47. Start kahwin tak tinggal puasa. Alhamdulillah. Banyak orang barakah perkahwinan. Makin elok. Ada orang kahwin pun tak berubah sampai akhir hayat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tuan-tuan, banyak yang saya tengok, alhamdulillah, selepas berkahwin, lelaki atau perempuan makin lama berubah sikit-sikit. Subhanallah, no? Barakah perkahwinan. Dia umur 47. Dulu ni duk tinggal puasa lah. Dia ingat umur belah-belah ni 18, 16 waktu duk angkat tayar, makan tepi sungai apa semua ni kan. Tapi apa hari tak ingat. Orang yang tidak ingat atau ragu-ragu jumlah puasa yang ditinggalkan, dia hendaklah mengiranya sejak dia meninggalkannya sejak baligh. Maka dia kena kira sejak dia baligh. Baligh umur berapa? Dia kata baligh, ingat lagi. Dia kata waktu tu tingkatan 2, 14. Start pada situ. Start pada situ. Okey. No? Kalau orang tu dia kata, contoh, dia kata tak ingat langsung, start langsung tak ingat. Sebab tak semayang lah sampai umur 20, tak semayang. Balik ke keluar apa ke tak pernah ambil tahu. Macam mana? Umur 11 ke dia balik, umur 10 ke, umur 19 teruk sangat. Kan? Umur 12 ke, 13 ke, umur apa dia kata tak ingat langsung, tak pernah ambil tahu semayang dak, puasa dak. Maka bila orang yang tak tahu, tak ingat ni, dia kena ambil umur 15. Kerana di sisi mazhab Syafi'i, seseorang yang tak keluar mani, orang lelaki yang tak keluar air mani daripada umur 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai umur 15 tak keluar air mani, maka 15 tu dia dikira baligh walaupun tak keluar mani. Sebab tu nak sabit baligh, kalau orang lelaki-lelaki sama ada keluar air mani, tapi kalau tak keluar air mani cukup umur 15 tahun qamariyah, bukan syamsiah, 15 tahun qamariyah. No, lebih kurang 14 tahun berapa bulan 14 tahun berapa bulan, 3 bulan ke 14 tahun, kena kira balik lah kan. 14 tahun 7 bulan macam tu lah, lebih kurang. Qada dahulu baru bayar fidyah. Boleh tak orang yang dikenakan qada dan fidyah? Masalah siapa-siapa yang wajib ke atas dia qada dan fidyah, apa dia nak buat dulu? Mana yang dia nak buat dulu? Nah, ada orang hanya wajib qada, ada orang hanya wajib fidyah, ada orang wajib qada dan fidyah, ada orang qada tak payah, fidyah tak payah. 4 jenis. Tuan-tuan tengok balik kuliah kita yang lalu, cari balik 4 orang ni. Ada orang hanya wajib qada, ada orang hanya wajib fidyah, ada orang tak wajib qada dan fidyah, ada orang wajib qada dan fidyah. Masalah nombor 14 punya masalah. Satu orang ni wajib qada dan fidyah. Mana dahulu dia nak buat?
orang yang dikenakan qada dan fidyah, dia boleh mendahulukan qada dahulu kemudian membayar fidyah berdasarkan zahir hadis riwayat Abu Hurairah. Qada dulu pun boleh. Batal puasa ketika berpuasa qada. Satu orang ni dia puasa qada. Bulan Ramadan ke bukan bulan Ramadan? Cuba jawab ngak. Ni tak ada siapa dalam masjid ni kan. Dia batal puasa ketika berpuasa qada. Bulan Ramadan ke bukan Ramadan? Jawapan dia bukan Ramadan lah sebab puasa qada. Mana ada orang puasa qada dalam bulan Ramadan? Tak sah. Puasa qada itu tidak sah dalam bulan Ramadan. Nah. Okey, tak ada apa yang tu. Cuma dia musannif nak bagi tahu, pengarang nak bagi tahu, orang yang waktu dia qada puasa kemudian batal. Dia qada puasa kemudian batal. Apa nak jadi dengan puasa dia? Orang yang terbatal puasanya ketika berpuasa qada tidak wajib imsak. Wajib dah imsak menahan diri? Tak wajib imsak. Contoh macam ni. Puasa bulan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, puasa bulan Ramadan, habis Ramadan. Bulan Syawal, Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dia pun qada puasa bulan Muharram. Qada puasa dia ada tinggal puasa Ramadan, dia pun qada. Waktu duk tengah qada itu, tiba-tiba terbatal puasa dia. Kan? Terbatal puasa dia. Ha? Terbatal puasa dia nak kena imsak ke tak kena imsak? Jawapan dia tak kena imsak. Dia tak sama macam hukum puasa Ramadan. Terbatal, makan terus ya. No? 2 pinggan terus ke 3 ke tak kisahlah. No? Okey dah. Kemudian menggabungkan puasa qada dengan puasa sunat. Apa hukumnya? Dia nak puasa qada Ramadan bulan Syawal. Boleh tak? Boleh. Bulan Syawal. Dia nak gabung dengan puasa 6 Syawal, puasa sunat 6 Syawal. Qada Ramadan dengan sunat Syawal. Boleh tak? Ada 2 pendapat. Mengikut ulama mutaakhirin dan Imam Ibn Hajar, boleh menggabungkan puasa qada dengan puasa sunat seperti puasa sunat 6 Syawal dan kedua-duanya mendapat pahala. Yang ni mazhab Syafi'i. Tuan-tuan ambil hukum fiqh daripada ustaz-ustaz yang ada mazhab. No? Jangan ambil dekat kumpulan yang tak ada mazhab, tu celaru. No? Mereka kumpulan yang menyimpang daripada ajaran yang sebenar, sunnah salafus salih yang sebenar. Ikut yang ada mazhab. Sekejap lagi ambil yang tak ada mazhab, kan, dia payah, dia jadi tak ada puasa 6. Kita nak tanya soalan nak gabung macam mana? Dia bagi jawapan dulu, puasa 6 tak ada, Syawal tak ada. Pening kan. Apa nama ni? Celaru lagi umat. Nah, sudahlah umat banyak yang kekurangan ilmu kan. Dijawab pula dengan jawapan-jawapan yang keluar daripada panduan mazhab yang tersusun ini. Mengikut ulama mutaakhirin dan Imam Ibn Hajar, boleh menggabungkan puasa qada dengan puasa sunat. Boleh. Dan kedua-duanya mendapat pahala. Ini pendapat pertama. Menurut sebahagian pendapat, cukup berniat puasa qada sahaja. Ketika berniat, pahala puasa sunat juga akan dapat. No? Macam satu orang masuk dalam masjid, dia nak sembahyang sunat tahiyatul masjid, azan zuhur baru habis dikumandangkan. Dia nak solat sunat tahiyatul masjid ke nak main sunat zuhur? Maka kata para ulama, sembahyang sunat zuhur dapat sekali pahala tahiyatul masjid. Jadi begitulah yang disebutkan oleh para ulama. Dia niat qada saja, pahala puasa sunat juga akan dapat. Ini pendapat pertama. Tapi ada juga pendapat yang kedua, itu pendapat juga daripada imam yang mu'tabar dalam mazhab Syafi'i, iaitu Imam Nawawi dalam Majmu' dan Imam Al-Asnawi ataupun Al-Isnawi berkata tidak sah jika berniat puasa fardu sekali dengan puasa sunat. Jadi boleh untuk mengambil mana-mana fatwa. Gabung puasa qada dengan puasa kafarah. Puasa qada ni puasa apa? Qada ialah puasa qada lah, dia tinggal puasa Ramadan. Habis Ramadan dia nak qada. Dan dia juga ada puasa kafarah. Boleh tak nak gabung? Puasa qada apa hukumnya? Wajib. Puasa kafarah wajib. Boleh nak gabung dua wajib ni?
Hukumnya tidak boleh, dan kedua-duanya jika digabungkan tidak sah kerana kedua-duanya termasuk ibadah yang fardu. Nombor 18, orang murtad. Orang murtad wajib tak qada puasa? Orang murtad wajib qada puasa, tetapi tidak wajib bagi orang yang kafir yang masuk Islam untuk mengqadakan puasa. Dia ada dua, satu murtad, satu kafir. Siapa-siapa yang murtad, wal'iyadzubillah, contohnya dia murtad, lepas tu orang pun pergi ziarah apa semua, bagi nasihat, apa panggil ustaz-ustaz mai bincang apa semua, 18 hari tak puasa Ramadan. Wajib tak qada 18 hari? Wajib puasa. Wajib qada. Kalau orang baru masuk Islam, umur 51 masuk Islam, wajib qada tak puasa daripada umur 15? Tak wajib qada kalau baru masuk Islam. Tengok tajuk yang seterusnya, iaitulah tajuk fidyah. Fidyah ni orang yang tak qada puasa Ramadan sampai masuk Ramadan yang seterusnya, kena fidyah. Nah, contoh Ramadan 2019 dia ada tinggal puasa 5 hari. Sampailah masuk Ramadan 2020, masuk dah Ramadan, hak tahun lepas tak qada lagi, kena fidyah. Itulah fidyah. Mengikut jumhur ulama, fidyah boleh dibuat sebelum melakukan qada puasa atau ketika melakukan qada puasa atau selepasnya, tak kisah. Nah, fidyah ni dia boleh bayar sebelum qada, ketika qada, selepas qada. Boleh? Nah, fidyah, bayar fidyah. Fidyah walaupun tidak tahu. Seseorang yang tidak tahu yang dia akan dikenakan fidyah jika tidak sempat mengqadakan puasanya sehingga masuk Ramadan yang seterusnya, tetap wajib membayar fidyah jika dia tahu bahawa mengakhirkan qada itu hukumnya haram. Tetap wajib bayar fidyah. Orang yang tak tahu, kata dia tak tahu, kata oh kalau terlanggar tahun baru, bukan, kalau masuk Ramadan satu lagi, dalam keadaan dia tak bayar lagi hak tahun lepas punya puasa, dia tak tahu, kata kena fidyah noh. Tak tahu pun wajib juga bayar fidyah. Walaupun dia tak tahu, wajib bayar fidyah. Selesai. Masalah kedua. 3. Cara bayar fidyah. Orang yang tak boleh berpuasa kerana terlalu tua atau sakit kuat, sakit teruk lah, boleh untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Tak berdosa untuk tak puasa. Terlalu tua, tak larat lah, terlalu tua. Ataupun sakit kuat, muda lagi, baru 70 lah, baru 24 umur, tapi sakit teruk, boleh untuk tak puasa dan membayar fidyah. Ini antara antara sebab kenapa seseorang itu membayar fidyah. Fidyah bukan sahaja orang yang tidak membayar puasa tahun lepas sehingga masuk puasa tahun ni dah. Bukan sahaja yang tu fidyah. Fidyah juga berlaku apabila satu orang tu sakit teruk, muda lagi sakit teruk, baru 39, baru 44, tapi sakit teruk. Dia tak wajib qada puasa dan dia boleh bayar fidyah. Boleh untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Tidak boleh membayar fidyah sekaligus seluruh fidyah pada awal Ramadan. Fidyah tersebut hendaklah dikeluarkan setiap hari. Contoh macam ni. Orang ni dia terlalu tua, 86 dah umur, 86 tu kira terlalu tua dah tu. Lemah sangat dah badan dia. Masuk satu Ramadan tak puasa, terlalu tua. Dia kata, Ustaz, saya memang daripada 3 tahun dah 3 tahun dah Ustaz, tak puasa Ramadan, tak boleh, ketak-ketak badan, memang saya pitam lah, apalah. Ataupun dia terlalu tua tadi kan, dia kata 3 tahun dah Ustaz, memang tak puasa pun Ramadan, saya nak bayar terus lah. Alang-alang ni baru satu Ramadan, 3 tahun lepas pun memang saya tak boleh puasa, saya nak bayar terus ni, hak Ramadan tahun ni saya nak bayar terus puasa, 30 Ramadan saya nak keluar terus 30 cupak beras, 30 mud bayar hari pertama Ramadan. Boleh tak? Tak boleh. Paling awal dia boleh buat sehari dia tinggal bayar sehari, sehari dia tinggal bayar sehari, sehari dia tinggal bayar sehari. Ataupun
dia tinggal daripada hari awal, dia nak bayar 30 Ramadan nanti, pun boleh juga. Pun boleh juga. Cukup 30 Ramadan baru dia nak bayar 30 cupak, 30 mud. Boleh tak? Boleh. Boleh, no? Ataupun paling awal dia boleh buat sehari-sehari.